Okay, soalan nombor 1. 1A ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 1 ni dia tanya, dia bagi gambar wajah ni, dia nyatakan hubungan, dia kata. Nyatakan hubungan set P dan set Q yang diwakili oleh okay, yang dilorek ni semua. Nampak tak P dilorek kan? Kalau dia dilorek semua ni, maknanya P bersilang dengan Q. Tapi dekat Q ni dia tidak lorek. Dekat Q je tidak. Dekat Q ni dia tidak lorek. Maknanya P bersilang dengan Q pelengkap. Mana dia lorek belaka, tapi dekat kawasan Q dia tidak lorek. Jawapan dia P bersilang dengan Q pelengkap. Ini maknanya selain daripada Q. Selain daripada Q. Boleh? Cikgu dah buat ni. Tak dengar suara. Sekejap Amang boleh cakap, Amang? Boleh je. Okey. Cikgu unmute dah. Dengar tak cikgu tengah ni? Alia. Cukup kuat sikit, Amang. Okey. Alia dengar Alia? Dengar. Okey, baik. Awak 2 orang je lah. Okey, ada seorang lagi nak masuk. Boleh nombor 1 Okay, kejap Boleh. Ada tak soalan? Siapa seorang lagi ni? iPhone ni. Kejap. Ipang tu. Halo, Assalamualaikum. Siapa seorang lagi? iPhone tu siapa? Tak apalah. Okey, kita sambung soalan 1B. Soalan 1B. Soalan 1B ni dia nak berdasarkan maklumat dia yang dibagi di B, maklumat lukis gambar wajah, dia suruh lukis. Amal juga betul ni. Okey, dalam set semesta ni unsur dia ada apa? Maknanya dalam set semesta tu ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu dalam set semesta. Dalam kawasan besar lah. Lepas tu dalam set semesta tu ada set P. Set P tu apa? Set P tu faktor bagi 36. Faktor bagi 36 ni maknanya faktor tahu tak faktor? Nombor yang 36 boleh bahagi. 36 bagi 1, 36. 36 bahagi 2, 18. 36 bahagi 3 dapat berapa? 12. 36 bagi 4 dapat 9. 5, 6, 36 bagi 6 dapat 6. Okey, inilah faktor dia. Jadi yang dia nak, siapa seorang lagi tu? Siapa? Ipang Hakimi. Okey. Dalam set semesta ni dia mula dengan nombor 4. Jadi yang kita ambil sini nombor 3, nombor 1 bukan lah. Lepas tu dia 4 hingga 14. Maknanya nombor 18 bukan, nombor 3 bukan, nombor 1 bukan, 36 bukan. Jadi yang faktor bagi, maknanya ahli unsur bagi set P 4. Lagi apa? 9, 6, 12. Lepas tu 2 bukan. Ada 4 je lah ahli dia. So, lepas tu set Q. Set Q dia bagi dah. Okay, set Q dia bagi 5, 6, 8, 9, 12, 13. Okay. Okay, set semesta ni ahli semua. Okay, nampak tak? P dengan Q yang mana sama. Maknanya ada 6, 9, 12.
3. Maknanya ada unsur yang bersilang situ. Lepas tu 4, 5, 13. Yang tak ada situ nombor berapa? Nombor 7. Nombor 10. 11. Nombor 11. 14 hak. 14 kan? 14. Maknanya unsur tu ada dalam set P, dalam set Q. Lepas tu ada yang sama bersilang. Lepas tu ada di luar daripada set P dengan set Q, tapi masih lagi dalam set semesta. Contoh kita buat ini. Ni biasa set semesta dia buat segi 4. Okey. Lepas tu kita ada dia gini je, mudah je ni. Boleh je. Okay, ni set P, ni set Q. Jadi yang dalam ni, dalam kawasan kecil ni, ni lah nombor ni lah, 9, 6, 12. Lepas tu nombor 5, nombor 8, nombor 13 duduk sini. 5, 8, 13. Sini duduk nombor 4. Selain tu duduk sini 7, 10, 11, 14. Dia kena ada titik kalau titik ni. Kalau unsur dia ada titik. Kalau awak dah letak titik, maknanya dia tu bilangan unsur. Tapi ni set semesta. Ahli unsur dia tak, sebab cikgu tak boleh nak tulis nombor. Maknanya yang lorek ni nombor ni lah 9, 6, 12. Kalau nak lukis lengkap lah 3 unsur tu. Tapi dalam skema dia bagi gini je. Skema setakat ni je dia bagi. Ini memadai gini je. Gitu je. Tak boleh tulis unsur. Hubungan antara set P, Q dan semesta je. Boleh? Ada orang masuk tak? Alia boleh lihat? Boleh. Tak ada. Tadi keluar. iPhone ni siapa? Jaki ke cikgu? Siapa iPhone? Ifan Kimi ke bawah? Ha? Ifan Kimi rasa. Tapi kabel internet lambat. Kabel masuk dah. Tak boleh unmute. Sekejap. Nak unmute ni. Okey boleh lah. Assalamualaikum. Siapa tu? Tu. Okey apa? Okay, kita tengok nombor 2. Nombor 2 kuadratik. Okey, dia kata Aiman melukis 2 keping gambar yang berbentuk segi 4 sama. Maknanya ada 2 segi 4 sama. Panjang sisi 2 keping gambar itu masing-masing X. Dan 2X tambah 1. Okey, dia ada 2 keping gambar. Lepas tu 2 keping gambar tu bentuk dia segi 4 sama. Maknanya tapi saiz dia beza. Kalau kita lukis ada 1 segi 4 sama. Lepas tu ada 1 lagi. Gitu. Sisi yang ni X segi 4 sama, maknanya sisi sini sama panjang dengan lebar dia. Yang ni 2X tambah 1. 2X tambah 1. Nampak? Okey, dia kata beza luas. Beza luas 225. Maknanya yang ni luas sama dengan 2X. X. X kuasa 2. X kuasa 2. Okey, yang ni luas sama dengan 2X tambah 1 kuasa 2. Kena kembang je ni. Jadi 4X kuasa 2 tambah dengan 4X tambah dengan 1. Okey, ni beza. Lepas tu jadi beza dia. Beza sama dengan 225. Maknanya 4X kuasa 2 tambah 4X tambah 1 tolak dengan X kuasa 2. Nampak? Sama dengan 225. Jadi yang boleh tolak ni lah.
Sebab ni sebutan serupa. 4x kuasa 2 tolak 1x kuasa 2. Jadi 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 1 tolak 2, 5 sama 0. Lepas tu 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 2, 4 sama dengan 0. Lepas tu boleh gunakan kalkulator. Cari nilai X ke? Hitung panjang sisi. Ha. Hitung panjang sisi maknanya sisi kita dah tahu apa dia nilai X. X kena cari. Lepas tu kalkulator. Dah dia buat keluar. Kalkulator jadi tekan mod. Nampak kalkulator? Nampak kalkulator? Tak. Tak. Jadi tekan kalkulator lah. Tekan kalkulator aku dapat mod. 8 se. Dia tekan kalkulator berapa? 8 se negatif 28/3 se. Ambil 3 riak. Ambil 3 ri. A nilai kita 3. B nilai kita berapa B? 4. B4. B4. Lepas tu C negatif Negatif 224. 8. Kalau tu kita tukar pada bentuk pecahan. Pecahan tak wajar. Negatif 28/3. Okey, jadi kita dapat X sama dengan 8. Lepas tu bagi X sama dengan negatif 28/3. Lepas tu sini kena buat kat sini. Di sini dia akan jadi X tolak 8. Ini akan jadi 3X tambah 3x tambah 28. Di sini X tolak 8. 3X tambah 28 sama dengan 0. X sama dengan 8. X sama dengan negatif 28/3. Okey. Jadi nak ambil X yang mana? Ambil X yang positif. Ambil positif. Lepas tu tak habis lagi cerita dia. Hitung panjang sisi. Gambar yang lebih besar. Jadi yang ni yang besar. Jadi panjang sisi. Panjang sisi sama dengan 2x tambah 1. 2 kali 8 tambah 1. 17. Oh, you kena kira pula tu. Ya, sebab soalan ni dia nak hitung panjang sisi. Kalau kira dah makan hitung panjang sisi dalam seminar gambar yang lebih besar. Boleh? Kat mana markah dia cikgu? Dekat ATM tu berapa 2 je? Markah dia kejap. Markah dia persamaan tu satu markah. Markah dia sini satu markah. Sini satu markah. Sini satu markah. Lepas tu sini satu lagi. Yang ni, yang awal-awal. Yang awal-awal. Yang ni. Yang ni tak ada ni. Kalau awak dah buat ni dah dapat yang tak akhir pun, walaupun kita bagi biasa kita bagi yang ni 2 orang. Tapi yang ni nak yang ni panjang sisi. Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Nak bagi kertas, ada kertas di sini. Ada masuk 3 orang je. Betul ke Ipang Kimia? Betul cikgu.
Okey. Nombor 3. Nombor 3. Tak apa, yang lain tu tengok video juga edit mula. Okay, nombor 3. Boleh jawab tak ni? Ni nanti OB tu. Ya. Nanti Ubi. Dah ingat ah. Kita ingat kita selalu dekat tadi yang X ke kedua kita buat tambah 2X. Okey, yang ni. Yang ni pasal-pasal ketok Kalau ditulis penyelesaian metrik tidak dibenarkan ni sama contoh ni. Okey, yang ni soalan pernyataan. Alia. Aduh. Okey. Dibagi harga sekilo langsak dengan rambut. Okay, kita boleh bagi dulu. Ni sebab dia nak apa tu? Baki wang. Okey, baki wang. Okay. Langsak X, rambutan boleh bagi Y. Jadi 2 kilo langsak sekilo. Ini satu. Sekilo, 2 kilo. Harga sekilo langsak dan 2 kilo rambutan RM15. Manakala harga 3 kilo langsak, okey, dan 4 kilo rambutan 37. Jadi X kali dengan X tambah dengan sekilo tambah dengan 2Y sama dengan 15. Dan okay, yang kedua 3 kilo langsak main 3 kali X tambah dengan awak jawab baik saya contoh-contoh gini pun tak apa. Contoh X sini, Y sini, mana pun saya faham betul. Awak tak kita bagi Y ke siapa. Lepas tu 4 kilo Y, 4 kilo rambutan 4Y sama dengan 37. Sini dapat 2 angka. Sama dengan 1. Tengok tak video bersama Lini tu. Ada satu kaedah tu. Okey, yang ni boleh pilih YouTube yang cikgu share tu. Yang ni boleh pilih nak guna hapus ke ganti. Ganti. Kalau ganti mana daripada 1 lah. Ganti dari 1 X sama dengan 15 tolak 2Y. Lepas tu 3 masuk dalam 2. 3 15 tolak 2Y tambah dengan 4Y sama dengan 37. Ni dah berapa? 15 45 tolak dengan 6Y tambah dengan 4Y sama dengan 37. Jadi yang ni dapat negatif 2Y. 37 tolak dengan 45. Dapat apa? Negatif 2Y. Negatif 8. Okey, negatif 8. Jadi Y sama dengan, ni boleh potong dah. 8 bagi 2. Dapat 4. Dapat 4. Masuk dalam ni, dalam 3X sama dengan 15 tolak 2Y. 15 tolak dengan yang ni betul kan? 15 tolak 8 dapat 7 tak? 7. Okey, dapat soalan ni nak. Membayar dengan wang RM50. Apakah baki wang yang diterimanya? Okey, macam mana? Berarti masuk. Jadi dia beli 3X tambah 2Y. Yang ni ayat terakhir ni. Hari telah membeli 3 kilo langsak dan 2 kilo rambutan. Rambutan. Jadi 3 kilo langsak. Jadi yang dibeli tu 3X tak? Langsak X kan? Jadi X darab dengan 7 tambah dengan 2 darab dengan Y 4. Dapat 21 tambah dengan 8. 29 RM ya.
Dia baki dia 21. 20. 21. Hilang. 21. Awak ini RM21. Boleh. Baik. Nah, dia. Okey. Ada tengok tak tu? Video tu. Pusing pula. Okey, ni yang video tu X tambah dengan 2Y sama dengan apa ni? Sama dengan 15. Okey. Tanpa guna ganti ataupun hapus. 15 dengan 3X tambah 4Y Tambah 4Y. dengan Tambah dengan 37. 37. Okey, lepas tu yang ni, yang tengah-tengah ni kena darab dengan ni. Kena darab dengan ni. Jadi, tapi yang ni kita kena cari nilai X dulu. X sama dengan 2 darab dengan 37. Dia kena tolak dengan ni. Ni nombor 1 sini, nombor 1 sini. Yang ni nombor 2. Jadi 4 darab dengan 15. Bahagi dengan 2 darab 3. Tolak dengan ni pula. Okey. 1 darab 4. 1 darab 4. 2 darab 37 apa? 14. 74. 74. 15 darab 4. 20. 60. 60. Lepas tu 6 tolak dengan 4. Dapat apa? 14 bahagi 2. Dapat 7. Nampak 7. Nampak tak? Nampak. Ni jalan cepat ni. Nampak? X sama dengan Maka ya sama je. Oh ya, yang ni cikgu tak tahu lagi. Tak pernah tanya lagi. Apa mesej kalau guna kaedah ni. Dia tanya semula tapi sama je dalam matematik rasa dia. Oh. Lepas tu cari yang nilai Y asalkan dapat. Tu cari nilai Y sama lah. Jadi kalau jalan ni kita kena cari X dulu. Yang ni tak pernah ajar ni. Baru jumpa. Awak boleh cuba lah soalan lain. Boleh? Boleh. Boleh. Tanya. Cikgu. Apa? Ada dalam kuesion. Metrik dengan ni bersama serentak dulu masuk ke atau salah satu? Dua-dua. Metrik belakang. Tapi ni teori tak ada. Soalan nombor 10, nombor 8. Sama saya tak metrik se. Jadi dua soalan lah. Biasa metrik tu waktu kena betul tu senang je Kang. Boleh? Boleh. Okey, nombor 4. Nombor 4. Ni. Okey. Ni satah dengan garis ni. Wajah 2 menunjukkan sebuah kalender meja dan sebatang peng diletakkan di atas sebuah permukaan mengufuk. Tinggi kalender. Tinggi kalender 15 cm dan diberi AB. AB sama dengan BC. AB sama dengan BC. Okey, mari sini. Sama. Tinggi kalender ni tinggi sini. Setengah. Gitu. Nampak tak? Kalau kita lukis balik, dia bentuk gini. Dia segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Sini 15. Sini 15. Ya, sini 20. Sini 20. Lepas tu peng duduk sini peng. Sini peng. Ni peng. Awak kena ubah pada bentuk 2 dimensi. Nampak tak? Lepas tu soalan yang pertama. Tandakan sudut di atas muka kalender. Sudut di antara muka kalender dan tapak kalender. Muka mana muka? Ni muka. Atas tu.
Ni muka. Ni tapak. Ni tapak. Muka dengan tapak mana? Maknanya sini muka. Sini tapak. Cikgu. BCA. Dah boleh? Boleh aku sekejap. Izaki nak masuk tapi cover tak boleh. Kejap. Dia nak masuk sekejap. Baik. Nur Syahira. Nurin Syahira ni. Tak ada apa Zati? Tak ada. Nurin dia. Ya doktor lagi kot. Tak apa. Nurin dengan Nurin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cikgu dah buat auto tadi. Okay boleh. Tunggu boleh masuk, boleh dah masuk lagi. Okay boleh? Boleh. Jadi awak kena lukis. Awak kena lukis sudut, tanda sudut kat mana? Sini. Situ. Ataupun sini. Ni. Muka dengan tapak. Situ. Situ. Dapat satu markah. Tanda. Seterusnya hitung sudut antara muka kalender dan peng. Dia nak sini. Yang ni dia nak. Tak lebih. Muka kalender dan peng. Jadi mula-mula kita cari sudut sini dulu. Sini dulu. Jadi kita kalau kita keluarkan segitiga ni, cari theta ni dulu. Ada maklumat tinggi dengan 20 ni benda apa betul ni? Hipotenus tak? Sisi yang bertentang dengan sudut dan hipotenus. Jadi boleh guna dah. Kita kena guna sin. Okey. Sin theta sama dengan 15/20. Theta sama dengan sin -1. -1. Okey, theta berapa? 48.6. 48.6. Ada juga yang jawab sampai sini je. Dah habis lagi soalan dia. Dia nak sudut di antara muka kalender dan peng. Dia nak sini. Sini dia nak. Ni soalan B. Tolak 180 lah. Jadi jawapan B 180 tolaknya 48.6. Jawab apa? 6. 131.4. Apa? 131.4. 31.4. Awak gitu je, pusing sikit. Boleh? Boleh. Okay. Nombor 5. Ada 2 soalan sebab teori. Teori kan tak banyak dia belajar. Dia letak 2 soalan ni. Sama-sama dia letak 2. Kita tengok testing apa. Kaedah tu. 4x tolak 2y sama dengan 7. Ada dalam video ni buat. Okay. Yang ni dulu. X sama dengan 5 darab dengan 7. Tolak dengan ni.
Negatif 2 tak dengan negatif 2. Bahagi dengan ni tu. 5 dapat dengan 4. Tolak dengan ni. 2 dapat dengan negatif 2. Apa yang mana? 7 kali 5, 35. Negatif positif. Negatif 4. 20 tambah 4. Apa? Macam pelik ni. Macam tak jadi. 31 kok. 31 per 24. 24. 1 per 24. Tu. Dah apa? Kita guna kaedah biasa. 2x. 2x tambah 5y. Sebenarnya negatif 2. Ni nak guna hapus ganti Hapus lah. Kalau ganti awak akan dapat ni. Bahagi. Sebab ada berkali lah ke depan boleh buang. Ada berkali. Jadi yang ni dapat 2. Hapus sikit. Ni dapat 2. Dapat 2 kita letak bawah ni. Letak bawah jadi 4x. Tambah dengan 10y. Negatif 4. Okay. Yang ni nak cara ni. Okay, lepas tu. Tolak. Tolak. Ni habis. Kita tolak negatif 2y. Tolak 10y. 7. Tolak negatif 4. Dapat negatif 12y. Kat sebelah. Y sama dengan. Itu. Negatif 11 per 12. Lepas tu nilai x. Berapa negatif 2y tu depan sikit ni. Ni. Negatif kan? Yang warna yang highlight kuning tu buat warna dah. X berapa ya? Dengan kalkulator. Boleh check dengan kalkulator. 2x tambah dengan 5. Betul tak? 31 per 24. 2x sama dengan 2 tambah dengan 55 per 12. Betul? Betul, 31 24. Betul. Jadi x 31 per 24. 4. Jadi kaedah ni boleh guna. Kaedah ni, boleh ni. Dia kalau nak guna ganti kena tengok ni. Berkali depan ni. Kalau ada nombor depan ni boleh je, tapi awak akan jadi bahagi lah. Pening mak sebab kena bahagi. Jadi bahagi. Bila awak ganti tu bentuk bahagi. Tidak pasal hanya hapus. Tak Kalau kira tadi 2 tolak 10. Yang mana? Atas. Oh dapat 12 kok. Sama betul. 2 tak 10. Ini biasa tinggal ni. Negatif ni. Sebab tinggal negatif ni kan. Jangan ambil. Jangan ambil. Boleh. Dia hanya. Okey, nombor 6. Nombor 6. Penangkulan je. Soalan A pernyataan ataupun bukan. Bukan ke pernyataan ni? Pernyataan.
Kalau ganti X ni 3 kali 3 9. Oh betul ke tak? Ya, maknanya kita boleh tahu dia palsu ke benar. Salah tu. Salah. Maknanya dia penyataan. Bagi kita faham. Kalau dia tak bagi ni, baru kita bukan penyataan. Sebab kita boleh nilai dia. 9 tambah Kayaknya ni penyataan cikgu. Oh. jadi 17. Tak sama dengan 20. Penyataannya pandai. Sebab kita faham dia tu. Kalau buka penyataan tu macam gaya dah habis ke gitu. Dia tak bagi nilai. Dia tak bagi nilai X tu. Okey, okey. Jadi biasa kalau ada X ni kita kata bukan penyataan kan. Tapi ni dia bagi nilai X. Mungkin B ni boleh lah kerang B kan. Buang jika dah hanya jika. Buang jika dan hanya jika. Bonus ni. Jika tambah jika lah. Jika 6 ialah nombor genap, maka 6 boleh dibahagi 4 dengan 2. 1 baru. 2 terbalik lah. Jika 6 boleh. Kena tulis belakang ayat dia kena lengkap ayat dia. Bagi tepat dengan 2 maka 6 ialah nombor genap. Dapat 2 markah. Okey, lepas tu C ni awal. Nombor yang sama kekal. Jadi 3. Cara anda. N tu. N 1 2 3. Tak. Tapi sini yang berubah ni 1 3 5 7. Kalau N 1 3 darab N. kalau kita buat 3 darab N yang kedua tu 2 tapi jadi 3. 3 darab Macam mana nak jadi 3? N tambah 2. Tambah 1. Tambah 2. Tambah 2. Kalau tambah 2, kalau yang kedua ni apa tu? 3N. 3 N tambah 2. Gitu. Kalau N 2 maknanya 3 darab dengan 4. Ni 3. Salah gini. Jap. Satu. Sekarang kat skrin apa benda? Soalan dia. Ni boleh juga ni kita start dengan kosong. Ni ikut keadaan. Jadi 3 darab dengan N je lah. 2N tambah 1. Kalau N kosong 1. Kalau N 1 3. Boleh? Ni apa ni? Okey. Jadi N kita 2N tambah 1. kosong. 1, 2, 3, 2N nombor 1. 1, 3, 5, 7 tu nombor benda tu. Nombor ganjil lah. Ganjil. Nombor ganjil. Maknanya kalau nombor ganjil ni nombor ganjil kita kena tambah 2 tak?
1 tambah 2 kan. Oh, baru jadi ganja. Dapat ganja. Okey habis. Nombor 7. Tengok dah video ni kan. Tengok dah kat YouTube. Tak tengok. Okey, nombor 7 dia bagi PQ. PQ selari dengan RS. Anda dengan sini. Kalau selari benda maksud dia. Lepas tu dia bagi persamaan PQ. Dia bagi yang ni. 2x tambah y sama dengan 5. 2x tambah y sama dengan 5 tu bukan persamaan. Persamaan 2x tambah y. Kalau selari, maklumat dia nak bagi situ. Kecurunan sama. Kecurunan yang sama. Maknanya sini MRS ni MPQ. Jadi MPQ sama dengan MRS. Yang ni kena tukar dulu. 2x tambah 5. Jadi M dia Negatif 2. Dia nak persamaan value RS. Okey. Jadi salah A. Y sama dengan negatif 2x tambah C. Lepas tu nak cari C. Masuk nilai. Masuk nilai. Tengok mana-mana titik atas garisan tu lah. Ada ni lah. Tak. Masuk sini Y sama dengan negatif 7. Negatif 2. 8. Tambah C. Negatif 7. Negatif 16 tambah C. Negatif 7 tambah 16. C sama dengan 9. Tu masuk balik sini. Jawapan akhirnya Y sama dengan negatif 2x tambah 9. Boleh? Boleh. Lepas tu pintasan X. Pintasan X tu ni Tengok tu. Y sama dengan 0. Guna persamaan ni. Dia ada kaitan. Kalau salah A, salah B. Boleh. Salah S. Ni Itu Y kosong lah. Pintasan X ni sini. Sini pintasan X. Ni pintasan X. Titik situ lah. Titik pintasan X ni titik atas spaksi X. Jadi Y dia kosong. Semua titik yang berada atas spaksi X, Y dia kosong. C ni pintasan Y. Pintasan Y. Titik yang berada atas spaksi Y. X kosong. Jadi ganti Y sama dengan kosong. Jadi kosong sama dengan negatif 2x tambah 9. Dia pindah 2x sama dengan 9. X sama dengan 4.5. 9. Oh. 4.5 apa betul? Okey. Boleh? Sebab apa yang A tu 3 markah ni? Dia 3 markah. Dia panjang sikit sebab dia kena cari M, kena cari C. Apa kena masuk mula tu? Markah dia dekat M tu kita tunjuk dapat M 2 markah, dapat M negatif 2 tu 1 markah. Lepas tu kita masukkan nilai apa? Nilai titik tu. Markah. Kita masukkan Apa jawapan? ni sini. Sini 1 markah kita masukkan ni. Ni M ni kita tunjuk, kena tulis. Awak nekan bawah M, jangan bawa masuk lalu. Lepas tu ni. Yang ni pun yang ni kita tunjuk Y kosong. Jawab macam pemeriksa tak tahu. Macam kita ajar pemeriksa ni M. Boleh. Betul lah gitu. Okay, nombor 8. Oh, bercabang-cabang. Boleh? Rauhah ke sana tu? Rauhah ke? Ifang, Nukman? Seorang lagi siapa? Nurin. Alia Nurin. Oh, 4 orang je. Rauhah tu nak masuk? Dia masuk. Okay. Suara macam Rauhah.
Okey. Nombor 8. Ke apa? Sebelah. Silakan. Nombor 8. Sebelah suka. Okey. Dia bagi baca molek maklumat dia. Iaitu PR, MQT, SQ dan tiba satan PR dan ST. PR dan ST selari. Yang ni. Yang ni kena tanda lah. Gitu. Boleh ya? Boleh. Nuri. SQ sama dengan QT 10 unit. SQ QT. Mana QT? Nampak ni QT. Sini. Maknanya ni segitiga sama kaki. Kaki. Tak ada. Dia ni melibatkan koordinat je ni. Dia nak dia nak ni. Nak bagi clue nak cari koordinat. Okey, nyatakan persamaan lurus MQT. Dia cari MQT ni satu markah je. MQT garisan ni. Garisan ni, garis straight ni. Y Apa? sama dengan 6 ke? Y sama dengan 6. Banyak kali dah cerita ni. Sini Y sama dengan 6. Sebab apa ni? Titik dia M006. Pada 6. Dia bersilang pada titik 6. Nampak satu markah. Soalan B lah panjang sikit. 4 markah. Okey, soalan B. PR. Dia nak PR maknanya PR ni M susah nak cari sebab M tak ada titik. Jadi satu titik je. Sini je. Cari titik. Cari Dia titik T je. kena cari M sini. M dekat ST. MST sama dengan M PR. Jadi kena cari titik T. Apa? Sekejap. Berat kau. Kalau sini negatif 4. Sini 10. Ni boleh kita buat apa? Segitiga. Buat segitiga. Tidak. Jadi segitiga situ. Ni panggil dah. Apa tengah 10. Sini negatif 4. Negatif 4 tu kedudukan je. Panjang dia 4 sebenarnya. Ni panjang Q. Sini boleh cari tak sini? Kita lukis balik sini. 6. Dia sama dengan 6 tak? Ni 6. Sini 10. Ni jadi? Dia balik je. 8 dan 8 10. Jadi kalau sini 4. Sini? Situ 4. Titik 4. Jadi titik Q ni? Kiranya titik T tu 6. Bukan. T. Tambah Q. 10 kiranya. Q kita dapat Q sini. Jadi koordinat Q 4, 10. 4, 46. 10. 46. Q 46. Jadi T ni dapat sini T. T dapat 14, 6. 14, 6. Ini dapat sini 10. Ini 14. 14. 6. Contoh-contoh gini tak apa dah. 14, 6. Jadi koordinat T. Jadi boleh cari M. Jadi M guna formula 2 koordinat tu kan. MST. Jadi 6 tolak dengan 6 tolak dengan 0 bahagi dengan 14 tolak negatif 4. 14 tolak dengan negatif 4. Misal. Tolak dengan 4. 6 dengan 18. 1/3 je kan? 1/3. Jadi PR sama dengan 1/3. Y sama dengan 1/3 X tambah dengan C. Boleh ya? Cari C pula. Masuk titik T ya. 3. Masuk koordinat P. Koordinat P. Sini 3. Negatif 6 tambah C. 3, 1/3 darab dengan negatif 6 dapat negatif 2 tak? 2 sini tambah 2. 5 C. 5 C.
Y sama dengan 1 per 3 X tambah 5. Allah. Senang je kak. Nak cari titik tu lah sikit macam ni mikir. Dia segitiga tegak tu. Boleh, dah tanya. Cikgu. Ah, Kan dia dapat koordinat itu 4 per 6. dapat 4 dapat 46. Dapat. Oh, Dia nak Q. koordinat Q. Hmm. Dia ni daripada segitiga ni. Dapat. Pandang balik. Balik bola. Okey. Okay, Q ni sama tinggi dengan M, sama dengan T kan, satu garis tak? Jadi Q ni Y dia mestilah 6. T pun 6 kak. Betul tak? X je kita tak tahu. X ni kena cari daripada ni, jarak daripada paksi Y ke Q tu. Ni X. Jadi cari sebelah bawah ni X. Nampak? Lepas tu kita keluarkan segitiga. Nampak segitiga ni? Segitiga bersih tegak. Sini ni negatif 4 ni. Kedudukan dia negatif. Tapi panjang di sini 4. Okey. Panjang situ Pak. Lepas tu dia bagi dah awal SQ 10. Di sini 10. Ni S, ni Q. Lepas tu tinggi dia 6. Kan 6? Ni 6. Yang ni tahu berapa orang? 3, 4, 5, 6, 8, 10. Ingat tak? Ni apa je yang asasnya kecil-kecil. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Ni yang ni apa tulis lah. Adik-beradik isi lagi. 8. 8 tu S ke sini. Sampai sini. Tu 8. Dia sini 4 dah. Dia baki dia sini 4. Dia X kita sini 4. Boleh? Boleh tak? Boleh. Lepas tu T, koordinat T, dia bagi juga QT Q ke T ni 10. Kita dapat ada M ke Q 4. 4 jadi 10 tambah 4. 14. Ada 14 sini. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, habis. Soalan nombor 9. Kebangkalian. Ni awak ni. Ni kebangkalian dekat tempat ni. Dia bagi jadual 1 6 peserta sains dan peserta matematik. 2 peserta dikehendaki 2 peserta 2. Kehendaki secara rawak membersihkan tapak. Okey. Untuk bersih tapak perkhemahan. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi 2 peserta. Tak kira ada peserta mana pun. Kan disebut kan. Jadi soalan A, pasangan yang mungkin Ali, ni boleh label Ali. Ni A, C, Chong, Faizah, P, Kumar. Pendek-pendek. Dia nak 2 je. Jadi yang mungkinnya Ali dengan Ali Chong. Lepas tu Ali
Ali Faizah. Lepas tu Ali Kumar. Lepas tu Ali Noryani. Nuriani. Lepas tu habis Ali. Lepas tu bagi. Ni sambung bawah ni. Chong Faizah. Lepas tu Chong Kumar. Bunyi burung, ada burung ke? Chong Noryani. Chong Ali dah ya. Dia ada dah. Ali Chong. Lepas tu Faizah dengan Kumar. Faizah dengan Noryani. Lepas tu Kumar dengan Noryani. Ya. Ada lagi? Dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 semua ada. Boleh? 10 pasangan. Ya, yang mungkin untuk semua. Ni sampel. Okay. Dapat 2 markah sini. Okay, B dia kata dengan menyinaraikan semua kesudahan. Senarai dulu semua kesudahan. Lepas tu kebangkalian. Ada 2 kerja sini. Senarai. Lepas tu kebangkalian. Kedua-dua peserta yang dipilih adalah daripada Persatuan Sains. Dia nak pasangan Ali tu daripada Persatuan Sains. Maknanya tu label Persatuan Sains apa? Ali Chong. Ali Chong Faizah. Ada lagi Ali Chong Faizah Persatuan Sains. Nampak tak? Jadi orang ni label dua-dua tu ni. Nampak? Beli highlighter ke dah dulu ya, speksel lagi. Jadi pasangan, ada berapa pasangan? 3 pasangan. 3 Ali Chong, Ali Faizah. Lepas tu Chong Faizah. Lepas tu ni baru senarai. Kebangkalian ni 3. 3 daripada berapa? 10. Dapat 2 markas tu. Gitu je. Kita kalau ada buat banyak kecil kan? Itu kena kecil lah tapi pemeriksa kat bawah tinggal gitu tak apa. Kalau nak kecil kena buat betul lah. Kalau misalnya salah dia ambil jawapan lah. Kok salah tu dia kira. Sebelum tu nak kira walaupun betul. Okey, yang kedua ahli Persatuan Sains dan Persatuan Matematik akan bertugas bersama. Dia nak sains dengan matematik. Dia nak persatuan lain. Kita highlight warna lain tak. Sains matematik Kumar dengan Noryani ya. Kumar Noryani Kumar. Dia nak kuning dengan biru. Siapa kuning biru? Ali dengan Kumar. Lagi Ali dengan Noryani. Lepas tu Chong dengan Kumar. Lepas tu Chong dengan Noryani. Lepas tu Faizah dengan Kumar. Faizah dengan Noryani. Awak kena tulis ni. Saya dah dapat markah. Ada berapa? 6 daripada 10. Ni. Kalau nak tinggal gini pun betul dah. Kalau nak kecil 3/5. Pokok salah buat 2/5. Salah tak markah. Gitu je. Ni dapat sama sikit. Boleh. Dapat 4 markah. Nampak dari 4 markah. 4 markah tu bagi sini. Senarai rasa ni. Sini 4 markah.
Yang tanya mau Boleh. cakap seorang. Oh, orang tu orang ke. Dah apa rekod. Cakap seorang pun rekod. Buat video. Buat video cakap seorang kok. Okey, nombor 10. Ni soalan dia ni. Siapa adik siapa marah. Ni. Pernah ipang. Soalan zaman dia ni lah ni. Dia buat betul-betul je. Tapi dia ni dia buat bentuk tu jadi benda nyata lah, benda ada sekeliling kita. Ni bentuk kolam renang. Tapi itu lidah sini. Kenapa? Sebuah kolam renang bentuk silinder. Tapi baldi ni yang dia nak sebut. Baldi ni bentuk dia. Ni kalau bagian betul-betul ni si padu ni. G belek si padu silinder. Depan familiar YJ. Lepas 2 T. Baldi betul ke baldi? Baldi. Takkan dia nak jadi ya. Baldi betul ni baldi. Baldi Dia guna galen tu. Baldi silinder juga. Okay, cuma ni dia bagi unik ni. Apa gitu lah. Apa bunyi silent? Siapa? Menggunakan pi 7 dan 1 geleng. Sama dengan Lain sendo. 0.0039 meter padu. Hitung bilangan baldi yang diperlukan untuk mengisi kolam dengan air sehingga penuh. Maknanya yang pertama kena cari dia. Cari Sepadu. sepadu apa? Silinder ni. Sepadu dia. Baldi ke kolam? Maknanya nak tahu air dalam kolam tu guna baldi. Guna baldi tu memang. Cari sepadu kolam. Jadi sepadu kolam. Sepadu kolam tu bentuk silinder. Bentuk silinder ni tinggi dia berapa? 16. Jari dia berapa? 70. 70. 70 Ni sentimeter ni. Tukar tu ke? Yang ni 1 geleng ni. Meter padu. Awak nak tukar lalu pun tak apa. Ajang menunjukkan sebuah kolam renang berbentuk silinder untuk kanak-kanak dan sebuah baldi 5 geleng. Saiz baldi ni 5 geleng. Maknanya satu baldi tu 5 geleng. Darat 5. Jadi awak tukar ni lagi tak apa. Tukar ni dalam bentuk meter. 70 cm. Kucing dia berapa? 0 point. Satu pula ni. Mana satu? Yang ni. Ni boleh dia berapa? Okey, jadi si padu sebenarnya 22/7. Tidak boleh tukar lepas dapat isi padu dalam sentimeter. Sentimeter padu takut salah pula situ. Tukar bawah. Pi J kuasa 2. J berapa J? 70. Jadi 0.7 sini. 0.7 J kuasa 2 kali dengan 0.16. Berapa? Kosong poin 2464. 2464. Jadi 0.2464 meter padu. Lepas tu Bahagi ya. Bahagi dengan jumlah. Satu geleng. baldi Darat 5 tu. sama dengan 5 geleng. Maknanya 5 darat dengan 0.0379.
Jadi bilangan Baldi. Bilangan Baldi sama dengan dia. Isi padu. Isi padu. Padu bahagi dengan geleng. Isi padu bagi dengan geleng. Isi padu kolam. Bahagi dengan apa? Isi padu kolam bagi dengan Baldi. Baldi. Isi padu Baldi ya. Tapi dia bagi dah. Isi padu kolam 0.2464 bahagi dengan 5 darab dengan 0.00379. Dapat apa? Tiga belas lah. Dapat 13.00 kan? 13. Jadi banyak 13.00. 002 dengan 3852. 00 ada 2. Jawapan dia 13. Ada lebih sikit-sikit yang. Dia 13 Baldi. Lebih. Jadi jawapannya 13 lah. 13. 13 Baldi. Boleh. Kalau awak guna cari si padu ni, kolam ni guna CM. Kena tukar ni. Kena tukar CM. Kena tukar meter tu kepada CM kan? Masa sini. Memang dah betul tak soalan. Masa sini ya. Masa sini ni kena tukar. Ni awak akan dapat sentimeter kan. Jadi meter ke sentimeter darab 100 kan? Darab 100. Tapi kalau meter padu kena darab dengan 60. 3 kali. 100. Tak? Kita awak. 22 guna sentimeter. 7 kali dengan 70 kuasa 2 kali dengan 16. Dapat 246. 400. Itu dalam sentimeter. Pada meter kena bahagi 100 kan. Sentimeter ke meter bagi 100. Tapi bukan bagi 100. Sebab dia padu kan. 3. Kuasa 3. Jadi kena bahagi 60 apa? Maknanya juta tak? 60. Kena bahagi dengan 100,000. 00,00. Juta. 1 juta. Bagi juta. Awak tu takut biasa silap. Takut awak bagi 100. Ada je yang biasa tu. Bagi 100 je. Kalau persegi bagi dengan 40. 40 jadi 10,000. Ni gandaan gitu je. Kena kosong. Nak senang tukar lalu. Boleh? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Soalan last ni. Ada soalan bahagian nombor 11. Yang menunjukkan satu sukuan bulatan dengan pusat O, Q, V, sektor bulatan pusat P. OP sama dengan PQ. OP sama, tanda dulu. Potens dekat soalan tu 7, sini 7. Sini 7. Okey, lepas tu mana dia jadi PQ 7 dia automatik kat sini. Dia O. Ini bukan O ni. Sini O. Mana? Q U. Sini U. Nampak? 7. Sektor. Q V U. Sektor. Okey, dengan menggunakan parameter kuasa melawek. Maknanya sini 14. Dapat dah 14, 7. Jadi yang awak kena carinya lengkuk ni dengan lengkuk ni. Jadi parameter sama dengan 7 tambah 7 tambah 14 Tambah 14. tambah dengan
lengkuk QS. QRS tambah dengan lengkuk QVU. Korang cari 7, 14, 14, 20, 28. Lengkuk QRS ni yang besar ni. Besar ni. Jadi sudut dia 90. Sama darjah dia jari dia 14. Formula lilitang. Theta per per 360. 360. Ada je yang guna MX. 2 pi SJ theta. 2 pi SJ. Rumah guna tu. J. Jadi sudut dia 90 ataupun 1/4. 90 per 360 kali dengan 2 kali dengan 22 per 7. Dia jari dia 2 per 7. 14. Tambah dengan ni lengkuk bawah ni pula. Lengkuk ni sudut dia 135. 100 Jadi 135 per 360. kali dengan 2 22 per 7. 22 per 7. Jari dia 7. Okey, itu je lah. 7. Okey ke? Tambahlah ke 7, 7, 14 tu lah. 28 tu. Tambah lah. Oh, panjang. Salah. 6.5 ke? Jawab apa? 65. 6.5. 66.5. Boleh belaka 66.5, 66 1/2. 66.5 atau 66 1/2 ataupun 133 tak? 133 per 2. 133 per 2. Salah 2. satu lah. Okey. Soalan B. Kawasan berlarik. Kawasan berlarik maknanya kejap lagi. Adik siapa? Okey. Yang besar ni tolak dengan sektor kecil. Boleh tak? Boleh dapat berlarik. Gitu je. Pak kita nak bagian luar ni. Jadi yang besar, sektor besar tu sukuan bulatan tolak dengan sektor. Sukuan bulatan ni guna formula theta 360 pi j kuasa 2. Ni 90 360 Per 360. per 7 kali dengan 14 kuasa 2. Tolak dengan 135 360 kali dengan 2 per 7 kali dengan 7 kuasa 2. Nampak? Sekejap. Singapura 6.25 ke?
96.25. 96.25. 96.25. Leh. Tunggu. Maknanya. Leh. Okey, adalah bagian A. Ambil bagian A. Bagian B yang baru okey lah, cuma bagian B soalan 12 ni dalam fungsi ni tunjuk D. Ya D. A, B, C boleh buat kan? Okey je kan? Soalan D ni. Yang dibagi Y. Y sama dengan 10 tolak 5X. Tadi. Tolak. Lepas tu, kalau nak susun balik pun tak apa. Saja dia buat gitu. Y sama dengan negatif 2X. X kuasa 2 tolak 5X. Tambah 10. Lepas tu dia bagi ni. Yang ni dia bagi 2X kuasa 2 sama dengan 15 tolak 3X. Jadi kita kena buat sama dengan kosong. Nampak tak? Kalau pasang sini negatif. Sebab kita nak buang yang kuasa 2 ni, kita kena sama tanda dia. Ni kalau dah bagian A ni mak. Ni ibu, ni anak. Jadi anak kena ikut ibu Jadi dia negatif pindah sini. Jadi kosong sama dengan negatif 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 15. Kosong sama dengan negatif 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 15. Baru boleh tolak. Tolak Y tolak kosong Y. Ni habis. Negatif 5X tolak. Maknanya ni kalau dapat saling. Tolak dengan Tambah. Tambah. Tambah 10 tolak tambah 15. Jadi Y 15. negatif 5 tambah 3 dapat 2X. Ni tolak Negatif 2. negatif 2. Okey. Ni bersama kita. Boleh? Lain buat dulu. Tengah buat balik. Boleh. Tengah balik tunjuk. Okey, lepas tu soalan 13. Boleh lah. Saya main gitar. Soalan 13. Nyatakan koordinat imej bagi titik E. E di bawah penyamaan T, TSK. Cari dulu E mana. E. Ni E. Ni E. Bawah penyamaan T. T tu apa T? T pantulang. Soalan pertama T, TSK pantulang. Pantulang pada garis X sama dengan 1. X negatif 1 mana? Satu sini. Dah warnakan di warna yang lebih. Coba sewarna. Okey, itu X negatif 1. Jadi X negatif 1 situ. Jadi titik E yang pertama penyamaan T pantulang pada X negatif 1. Jadi duduk mana? Dia pantul berapa jarak ni? 1, 2. Jadi 1, 2. Di sini. Jawapan A yang pertama. Negatif 3. 3. Boleh? Jawapan yang pertama tu. Negatif 3. 3. Yang kedua S. TS kena buat S dulu. Kena buat S dulu. S tu buat S.
translasi. Negatif 5 3. Okey, negatif 5 3. Translasi dulu mana. Okey, ni negatif 5 3. Maknanya 1 2 3 4 5. Lepas tu naik 1 2 3. Okey. Ni S. 5S. Lepas tu dia pantun. Pantun pada X sampai 1 ni. 1 2 3. 1 2 3. Okey, 19. Ni T. Jadi koordinat terakhir dia 2 2 6. Okey ya, salah A. Boleh. Jadi sini 2 6. Okey, lepas tu sisi 4 OKJH ialah image. OKJH dan image bagi simpan ODF. OKJH yang mana? Padam tu. OKJ okey, mana okey? OKJH ni. OKJH ni. Image bagi ODEF. ODEF. Kecil. Objek dia kecil. Image dia besar. Ni objek. Image dia besar. Tu besar tu. OKJH tu image. ODEF objek. Di bawah satu penjemahan dan sisi 4 penjemahan ni dibuat selesai sebab tengok V baru ni. Penjemahan dia. Ini penjemahan dia tempat. Penjemahan V jadi yang kita tengok yang pertama tu. Daripada objek biru dia merah. Kecil. Pembesaran. Jadi pembesaran. Okey, pembesaran daripada yang ni. Ini je pembesaran. Next kita bodoh. Mesti ada pusat. Titik pusat lah. Pusat O. Pusat O. Bahasa. Lepas tu faktor skala. Kena tulis faktor skala. Faktor skala apa? Image bahagi dengan sisi yang skala. 3 per 3/6 ke? Ke 6/3. 6/3 image bagi dengan objek. 6 bagi 3. Image bahagi dengan objek. 2 lah. Faktor skala 2. Okey, habis bahagian. Lepas tu yang kedua sisi 4 LMNH. LMNH. Tu dia kata image bagi sisi 4. Okey, di bawah satu penjemahan W. Okey. Pandang ni. OKJH ni. Ni objek. Ni image. Agak-agak mana? Kalau translasi dia tak sengit. Kalau sengit-sengit ni putaran. Kalau pantulan balik. Translasi dia sama je bentuk kedudukan tapi dia berubah tempat. Pembesaran. Putaran ni. Putaran 90 darjah. Putaran nampak tak kat ni? Warna biru Pada tu. titik pusat. Pada titik Biru objek daripada biru ke merah. 06. Pusat dia situ awak nampak mudahnya sini. Ni pusat dia. Pusat. Jam ke lawan jam? Lawan. Kejap. Lawan. Lawan. Lepas tu berapa darjah tengok sisi yang sebadang. Contoh kita ambil H ni, sisi ni. Sisi ni nampak 90. Jadi yang kedua 90 darjah. Lawan jam. Pusat 06. 6. Okey. Habis. Tu last kali
Isi 4 ODEF. ODEF. Mana ODEF? ODEF. Ni. Cik. ODEF. Ni biasa ni pembesaran ni. ODEF. ODEF. Ini kita pasang ni luas. Itu luas pasang bola red. Okay. Luas dia 12.7. Luas dia 12.7. 12.7. Dia nak pasang bola red ni. Jadi maknanya ni apa ni? Objek. Ini dia mana? Ini besar ni. Betul tak? Jadi luas kawasan sama dengan luas imej tolak dengan luas objek. Luas imej tak tahu. Luas objek dia bagi dah 12.7. Imej ambil mana? Guna formula Lilo. Luas imej dengan luas objek sama dengan K kuasa 2. K kita guna ni kau tak ada. Tu skala. Jadi luas imej sama dengan luas objek 12.7 darab dengan 2 kuasa 2. 12.7 darab dengan 4. Apa? 50.8. 50.8. 50. 50.8. Ya. 50.8. Jadi sini 50.8 tolak dengan 12.7. Dapatlah 48.1. Betul 48.1. 38. 38.1. Okey, baik. Habis, ada nanya? Jemaah ni kena banyak ulang sikit. Tak ada ni statistik sebenarnya. Jangan tanya. 2 jam lah. Okay. Ada nanya? Okay, ada kita di sini lah. Soalan nombor berapa? 13. Ni statistik. Lepas tu ni boleh? Ada tanya? Ada soalan? Tak ada kot. Kalau tanya ke? Ada nama? Ya. Irfan? Ya. Ada? Okey, wallahu a'lam. Ada. Okey. Alam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Macam mana nak list ni? Nak link dia. Sekejap. Cikgu. Cikgu ada ke? Cikgu nak keluar tekan mana?